Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakira Iliana binti Zulisham dari kelas DPH 2C. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan menyelesaikan projek akhir, iaitu menerangkan tentang impak pandemik COVID-19 terhadap industri halal di Malaysia dan agensi kerajaan dalam menangani impak tersebut. Dan saya mengambil bahagian pengenalan pandemik COVID-19 yang juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus, ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandar Raya Wuhan, Hubei, China, dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO pada 11 Mac 2020 sehingga 14 Januari 2021. Lebih daripada 92.3 juta kes telah disahkan dengan lebih daripada 1,970,000 kematian disebabkan oleh COVID-19. Virus ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza melalui titisan pernafasan, daripada batuk atau bersin. Ia dianggap paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanda gejala. Walaupun penyebarannya mungkin sebelum gejala muncul, masa antara perdendahan dan permulaan gejala biasanya 5 hari, tetapi mungkin berkisar antara 2 hingga 14 hari. Gejala umum termasuk demam, batuk dan sesak nafas. Komplikasi mungkin termasuk radang paru-paru dan sindrom kesukaran pernafasan akut. Setakat ini, tiada lagi vaksin atau rawatan antiviral tertentu. Tapi kita ada usaha terdiri daripada pengurangan gejala dan terapi sokongan, iaitu langkah-langkah pencegahan yang disyorkan termasuk membasuh tangan, menutup mulut apabila batuk, mengekalkan jarak dari orang lain, yakni terutamanya mereka yang tidak sihat, dan pemantauan dan pengasingan diri selama 14 hari untuk orang yang mengesyaki mereka dijangkiti. Maka berlakunya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan oleh kerajaan yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM, iaitu Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham bin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Mokhtar daripada kelas DPH 2C. Saya akan menerangkan secara ringkas tentang tajuk saya, iaitu rintangan terhadap industri kecil dan sederhana sumber makanan tempe, iaitu syarikat ibu saya sendiri Mazna World Enterprise, dan penyelesaian Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia iaitu MARDI. Mazna World Enterprise ini adalah salah sebuah syarikat yang tergolong dalam AKS. Antara rintangan syarikat Mazna World Enterprise ini ialah yang pertama, syarikat ini akan menghadapi krisis yang sangat besar tentang bekalan kacang soya. Kalau diikutkan, syarikat ini akan mengimport bekalan kacang soya daripada Amerika Syarikat. Namun disebabkan COVID-19, keadaan ini telah menggugat syarikat kerana kemungkinan besar ekonomi tidak berjalan seperti dulu dan negara akan lebih fokus untuk menghilangkan wabak COVID-19 ini. Rintangan yang kedua pula, peratusan pelanggan menurun secara mendadak sebanyak 45%. Hal ini akan menyebabkan kebanyakan orang ramai tidak akan keluar rumah dan mengunjungi premis perniagaan kerana takut mereka akan terkena jangkitan virus corona tersebut.
Seterusnya, pengguna juga akan lebih tertumpu untuk membeli barangan keperluan harian mereka. Selain daripada rintangan seperti itu, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Disebabkannya, ada larangan untuk merentas negeri mahupun daerah. Jadi, bagi syarikat industri seperti ini yang melakukan aktiviti ekspor bekalan barang di luar negeri, apalah nasibnya pula? MADI secara tidak langsung memberikan solusi berkenaan tentang jika kehabisan bekalan kacang soya yang diimport daripada Amerika Syarikat kepada pemilik syarikat ini untuk mencari dan menggunakan bekalan kacang soya yang baharu di Malaysia ini. Selain itu, MADI juga membangun, mempromosi dan mengeksploitasi penemuan penyelidikan yang dapat membantu para usahawan seperti Puan Mazna ini untuk merancangkan lagi aktiviti perniagaan mereka semasa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia. Justru itu, bagi pelanggan yang ragu-ragu menginjakkan kakinya untuk keluar rumah semasa berlakunya PKP ini, telah disediakan kepada mereka perkhidmatan barang atas talian online iaitu servis penghantaran barang terus menuju ke pintu hadapan rumah ataupun tempat bekerja, misalnya menggunakan COD, minjam van, pos laju, JNT Express dan lain-lain lagi. Selanjutnya, dengan adanya pembelian atas talian ini, mereka tidak perlu untuk bersemuka maupun bersentuhan. Jadi mereka semua dapat mengamalkan sikap keprihatinan kita jaga kita. Di samping itu, MADI juga membantu menyelesaikan surat pengesahan yang harus syarikat sertakan dengan surat pengesahan daripada Balai Polis bagi mereka para usahawan yang perlu merentas negeri mahupun daerah untuk menghantar barangan produk mereka di premis pasaraya yang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Navtarina binti Rosli. Saya akan menerangkan tentang implikasi pandemik terhadap perusahaan kecil dan sederhana dan peranan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu MITI. Masalah COVID-19 ini membuat atau mendatangkan beban bagi industri dan perusahaan bagi menjalankan kegiatan ekonomi seperti perniagaan. Ia juga akan mendatangkan kemudaratan atau masalah kepada mereka terutamanya bagi perusaha peniaga yang kecil. Di samping itu, menurut Pengurus Halal Development Corporation HDC iaitu Datuk Muhammad Abbas, ia turut merangkumi situasi pasca pandemik dalam memacu ekonomi ke arah pemulihan ekosistem halal yang komprehensif. Selain itu, industri halal terjejas berikutan pengeluaran produk kilang tidak berada pada tahap memuaskan dan optimum. Berpunca daripada COVID-19 ini ditambah terdapat kekangan dalam rantai bekalan produk sepanjang pandemik. Pengeluaran kilang tidak dapat menampung permintaan tinggi daripada pengguna dan pada masa yang sama, kebanyakan negara tidak mahu mengeksport barangan. Selain itu, ramai peniaga atau pengusaha terjejas akibat sektor ekonomi susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Pada masa lalu sebagai usaha kerajaan membendung penularan wabak COVID-19 ini. Namun, semua pemilik industri menarik nafas lega apabila kerajaan mengambil keputusan untuk membuka semula sektor ekonomi bermula awal bulan Mei lalu bagi mengurangkan kerugian yang perlu ditanggung selain memastikan perlindungan pekerja buat rakyat Malaysia. Seterusnya, kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan agensi di bawahnya dilihat sebagai barisan hadapan ekonomi negara yang membantu memulihkan industri terjejas sebagai salah satu usaha untuk memampatkan dan memulihkan semula ekonomi negara. Malah, insentif tersebut juga memberi ajakan kepada pemulihan sistem rantaian bekalan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi permintaan domestik dan luar negara. Usaha ini penting bagi memastikan sektor ekonomi terjejas khususnya perniagaan perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS tempatan untuk membekal produk atau perkhidmatan mereka kepada pelanggan. Dalam situasi ekonomi yang agak mencabar ketika ini, agenda pendigitalan yang dipacu MITI merupakan langkah yang perlu diambil serius oleh usahawan tempat untuk memastikan syarikat kekal berdaya saing di dalam persekitaran norma baru ini. Pada masa yang sama,
bantu meningkatkan kecekapan dan produktiviti tenaga kerja, tetapi mampu mengembangkan syarikat menjadi sebuah entiti yang mahir dalam aktiviti e-dagang. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Sabri dari DIPH 2B. Saya akan menerangkan tentang implikasi pandemik terhadap sektor logistik dan peranan agensi kerajaan, pameran dan perdagangan antarabangsa mereka. Wabak ini telah memberi kesan yang teruk kepada sektor logistik yang mengalami masalah ketika penularan wabak ini, seperti risiko keboleh jangkitannya kepada orang awam ketika penghantaran barangan dibuat dan pengangkutan awam yang menempatkan ramai orang pada satu masa. Ini kerana pada pelaksanaan PKP telah membuat sebahagian besar kedai berdekatan rumah telah ditutup, lalu ini membuatkan banyak pembeli beralih kepada pembelian dalam talian dan pengangkutan awam yang dikala waktu puncaknya ramai yang mahu menggunakan perkhidmatan ini. Sektor logistik dan pengangkutan amat penting untuk memainkan peranan utama sebagai pengendali penghantaran barang dan perkhidmatan awam. Sektor ini amat penting bagi orang awam kerana ia adalah pihak ketiga di antara penjual dan pembeli. Negara juga tidak dapat membuat pameran dagangan secara fizikal kerana yang sering dianjurkan sebelum ini. Di samping itu, terdapat negara yang lebih menitik beratkan untuk menangani penularan wabak berbanding pertumbuhan ekonomi ini. Ini akan menyebabkan negara mereka akan kurang bahan mentah dan sumber makanan. Dengan itu, mereka perlu mengimport makanan luar memasuki negara mereka dengan perkhidmatan ini. Bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi, kerajaan telah membuka semula sektor logistik atas kepentingan yang amat penting kepada rakyat supaya dapat meneruskan perkhidmatan logistik negara. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi, iaitu kaedah untuk merangsang ekonomi agar ekonomi dapat terus bergerak sekaligus memulihkan ekonomi negara. Seterusnya, untuk keperluan kecemasan pekerja yang mengendalikan penghantaran, penghantar digalakkan untuk mempunyai insurans supaya dapat membiayai kos rawatan jika terjangkiti wabak ini. KWSP juga telah disediakan untuk melindungi hak seorang pekerja jika berlaku kemalangan ketika bekerja. Selanjutnya, Kepayaan Sektor Teknologi dan Komunikasi ICT telah mewujudkan penganjuran pameran dagangan secara maya. Ia dapat memberi ruang baru kepada pemain industri untuk kembali aktif dalam pemasaran perniagaan. Pameran dagangan menjadi platform pemasaran dan sektor swasta dan kerajaan dalam mempromosikan produk serta perkhidmatan untuk meningkatkan jaringan industri dan peluang perniagaan baharu. Platform ini memberi impak besar kepada ekonomi dan membawa peluang pelaburan baharu bernilai berbilion ringgit setiap tahun. Pelbagai industri akan menerima kesan buruk setiap kali penganjuran satu pameran dagangan dibatalkan, seperti syarikat pengurusan majlis, kontraktor rurai, lokasi, logistik dan makanan yang turut membabitkan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Dengan kelebihan teknologi digital, ia telah mewujudkan ruang peralihan pameran dagangan secara maya yang mula aktif sekitar Oktober lalu. Ia dapat memberi nafas baru kepada industri untuk meningkatkan semula momentum pemasaran perniagaan masing-masing. Beberapa pameran dagangan utama tahunan seperti pameran dan persidangan produk eco dan teknologi hijau antarabangsa Malaysia (AIJEM), Asia Water, ASEAN Super 8, Metal Tech dan Automax serta IMAX Asia mula beralih menggunakan platform maya. Kemunculan inisiatif membawa reruai ke alam maya secara interaktif seperti pameran virtual AIJEM 2020. Anjuran Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA masih mampu mendapat 161 pempamer berbanding 230 pempamer pada 2019. Menunjukkan platform baru ini mampu mendapat sambutan. Dengan ini, ia akan memberi nafas baru kepada sektor logistik untuk kembali aktif dalam sektor industri dalam meningkatkan semula ekonomi negara.
Dengan sebab yang jelas, kerajaan telah berusaha untuk membantu usahawan untuk terus aktif dalam meningkatkan ekonomi negara. Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz juga menyatakan dalam Belanjawan 2021, kerajaan telah meletakkan keutamaan melindungi rakyat melebihi segala perkara yang lain. Dengan itu, kita harus sentiasa menyokong keputusan dan arahan yang diberikan kerajaan supaya dapat menghentikan penularan wabak yang sedang melanda ini. Kesimpulannya, semua usahawan haruslah bijak dalam menghadapi sesuatu masalah dan cuba untuk mengatasinya dengan cara yang berhemah. Dunia kini dilanda wabak COVID-19 yang menyebabkan ekonomi di seluruh negara termasuk Malaysia terganggu dan tidak berjalan dengan baik seperti biasa. Oleh itu, kerajaan berperanan penting dalam memastikan tahap kelangsungan perjalanan ekonomi menjadi lebih lancar dan stabil. Selain itu, cadangan untuk menghindari COVID-19 adalah sentiasa menyediakan hand sanitizer kepada pelanggan supaya dapat menghindari sebarang penyakit, terutamanya pada permukaan benda yang sering disentuh. Usahawan juga perlulah sentiasa memastikan pelanggannya yang datang ke permis perniagaan mengikut peraturan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan supaya risiko penyebaran wabak COVID-19 dapat dikurangkan. Semua pihak wajib untuk memakai topeng pelindung muka supaya tidak terdedah dan selamat daripada dijangkiti virus COVID-19. Akhir sekali, bahu sudah di air, bahu sudah berada di tangan. Hanya dengan memberikan kerjasama dan saling menghulurkan bantuan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Amalkan penjarakan sosial, patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Ish, lama lagi lah kena duduk di rumah. Kalau keluar je kan? Askar dengan polis akan tangkap. Tapi kenapa tak boleh keluar? Kita kan sihat. Sebab kita sihat lah kena duduk rumah. Kalau kita jalan-jalan di luar sana dan berkumpul dengan orang ramai, kita pun mungkin dijangkiti. Lepas tu, kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Nah, Tanda. Kawan-kawan, patuh arahan kerajaan, duduk di rumah. Jangan keluar. Sama-sama kita perangi dan putuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Betul. Kita teguh, kita menang.